Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, ucapan jutaan terima kasih buat pensyarah khusus SCH 3253 Kesusasteraan Undang-Undang iaitu Bidang Siti Nuranis binti Muhammad Afandi. Saya Nurul Atifah binti Ramli bernombor matrik C1810348. Dan izinkan saya pula memperkenalkan diri saya. Nama saya Suhaiza binti Khirjuhari dan bernombor matrik C18A0431 daripada Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan Elektif Kesusasteraan. Saya mulakan pembentangan video ini dengan pengenalan bagi artikel kumpulan saya iaitu Analisis Filem Moden Kesusasteraan iaitu Dan Anum dalam Perspektif Jenayah menurut Hukum Kanun Melaka. Baiklah, filem ini merupakan salah satu hiburan yang dapat menarik perhatian penonton sama ada golongan kanak-kanak hingga golongan dewasa. Filem juga satu bentuk karya yang mudah difahami oleh khalayak dengan watak dan jalan cerita di dalam filem tersebut. Filem Dan Anum merupakan sebuah filem Melayu yang diterbitkan dalam bentuk filem hitam putih tanpa warna. Filem Dan Anum diarah oleh pengarah Hussein Hanif pada 1962. Secara ringkasnya, berkenaan filem Dan Anum ini ialah Sang Rajuna Tapa adalah seorang bendahara di pemerintahan Sultan Iskandar Shah di Singapura dulu. Kerana dengki dan iri hati dari sesetengah pihak di istana, beliau sekeluarga telah difitnah. Anak perempuan beliau iaitu Dan Anum yang dikatakan seorang yang rupawan telah diambil Sultan untuk dijadikan gundik. Walaupun ianya telah pun ditunangkan dengan jejaka idamannya sendiri, seorang panglima iaitu Panglima Malang. Kerana taat atas kehendak Sultan Sang Rajuna Tapa, redha anaknya dijadikan gundik walaupun hatinya remuk mengenakan nasib yang menimpanya. Anak perempuan Sang Rajuna Tapa menjadi gundik kesayangan Sultan dan telah menyebabkan kebangkitan lagi rasa ketidakpuasan hati gundik-gundik yang lain dan sang permaisuri. Terdapat beberapa kekecohan yang berlaku di kampung tersebut iaitu Dan Anum dan Panglima Malang telah ditangkap kerana berdua-duaan dan dikenakan hukuman sula. Dan disebabkan ketidakadilan Sultan yang menghukum tanpa usul periksa, Sang Rajuna Tapa telah menyebabkan kota tersebut diserang oleh pasukan Majapahit. Selain itu, seterusnya di dalam artikel ini juga kumpulan kami telah menggunakan perspektif jenayah menurut Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka adalah sebuah perlembagaan bertulis Tanah Melayu. Sejak sekian lama, Hukum Kanun Melaka adalah perlembagaan Tanah Melayu kerana ia dikuatkuasakan oleh Kesultanan Melayu seawal tahun 1424 dan diterima pakai di Tanah Melayu. Apa yang menarik tentang Hukum Kanun Melaka selain ia adalah sebuah perlembagaan bertulis, kewujudannya adalah lebih awal daripada British Bills 1689 dan campur tangan kuasa-kuasa asing di Tanah Melayu.
pemilihan teori untuk artikel ini, kumpulan kami telah berbincang dan bersetuju untuk memilih teori sosiologi untuk diaplikasikan ke dalam artikel ini, iaitu di mana teori ini telah diciptakan oleh Auguste Comte, di mana penghasilan teori ini bertujuan untuk menggabungkan semua kajian-kajian yang berkaitan dengan manusia dan termasuk juga berkaitan dengan sejarah, psikologi dan juga ekonomi. Pada pendapat Auguste Comte, setiap manusia akan menempuhi jalan kehidupan yang akan berbeza dari segi tahap sejarah masing-masing. Untuk pengetahuan anda, istilah sosiologi ini telah diperkenalkan pada tahun 1842 di mana ia ditulis di dalam sebuah buku hasil daripada Auguste Comte, iaitu yang berjudul Positive Philosophy, di mana sosio membawa maksud kepada pengetahuan mengenai masyarakat. Di dalam teori sosiologi mempunyai 3 cabang utama yang berkenaan, iaitu antaranya teori funksionalisme, teori konflik dan juga teori interaksionisme simbolik. Apa yang dimaksudkan dengan funksionalisme ialah untuk mengkaji setiap perlakuan sosial dalam setiap kegiatan seharian dalam kalangan masyarakat, dan manakala pendekatan ini telah dipelopori oleh Auguste Comte. Selain itu, pada abad 18 dan 19 telah munculnya teori konflik yang menjadi teori utama di dalam teori sosiologi yang telah dipelopor oleh Karl Marx. Teori konflik ini bertujuan sebagai menganalisis setiap konflik yang berlaku akibat daripada setiap kelompok yang mengamalkan kekuasaan yang tidak seimbang, manakala bagi teori interaksionisme simbolik pula telah dipelopor oleh George Herbert Mead, di mana teori ini juga merupakan salah satu daripada teori utama yang berkaitan dengan teori sosiologi. Teori ini bertujuan untuk melihat setiap individu atau masyarakat interpretasi dan membuat keputusan untuk bertindak ataupun sekadar mengikut kemahuan dan hawa nafsu semata-mata. Kerana ada kepercayaan kita. Nampaknya lagi seorang menjadi mangsa nafsu raja. Asal cantik saja semuanya dirampas menjadi kuntiknya. Bukankah perbuatan demikian kejam, Mamalang? Jangan diherankan, Anum. Sudah perkara biasa. Marilah kita pulang. Hei! Datang! Perempuan simpanan sultan. Kedudukan golongan wanita dan perempuan pada zaman dahulu saling tak tumpah seperti seorang hamba. Sultan Iskandar Shah mempunyai terlalu ramai gundik. Maka daripada sinilah kita boleh lihat bahawa Sultan Iskandar Shah pada ketika itu bertindak mengikut hawa nafsu. Berdasarkan hukum kanun Melaka pada zaman itu, pengaruh Islam telah pun hadir dalam prinsip perlembagaan Kesultanan Melayu Melaka yang telah memangsuhkan peranan hamba sebagai hamba abdi kepada raja dan penggunaan gundik raja. Fasa 1 hingga 3 menyatakan pemakaian undang-undang Melaka ke atas negeri dan raja bagi manfaat negeri, raja dan menteri untuk memelihara segala rakyat. Berdasarkan undang-undang masa kini dalam enakmen undang-undang tentang kedudukan wanita dan dalam undang-undang keluarga Islam di Malaysia iaitu Selangor. Enakmen undang-undang keluarga Islam 1984 Selangor telah memperuntukkan undang-undang untuk menjaga hak dan keistimewaan bagi wanita dalam hal urusan perkahwinan, perceraian, hak sebagai isteri dan hak dalam urusan harta. Berdasarkan kenyataan tersebut, terdapat perbezaan antara hak wanita dalam hukum kanun Melaka dan undang-undang masa kini, di mana dalam hukum kanun Melaka mengalami perubahan terhadap nasib golongan wanita yang dijadikan gundik terbatas penggunaannya kepada raja. Manakala undang-undang pada masa kini sangatlah menjaga hak-hak bagi seorang wanita dan tiada lagi penggunaan gundik raja peperangan. Berdasarkan filem Dang Anun, perang berlaku antara negeri dan peperangan yang bercorak penentangan dan kebangkitan.
Dalam hukum kanun Melaka terdapat kebersamaan pelaksanaan undang-undang dalam peperangan iaitu mengikut Undang-Undang Tata Cara Jenayah dan Mal Islam terkandung dalam fasal 40, 42 dan 43. Peruntukannya menyentuh pengakuan dalam kesalahan jenayah dan syarat-syarat sah satu pengakuan atau ikrar, syarat-syarat saksi prosiding perbicaraan dan syarat-syarat sabit satu kesalahan jenayah dan peletakan bidang kuasa syah bandar yang terkandung dalam fasal 29 di mana menurut undang-undang tersebut terbukti bahawa peperangan berlaku haruslah mengikut prosiding yang telah ditetapkan dan kuasa bagi syah bandar terhadap mengikut undang-undang tersebut. Manakala menurut undang-undang masa kini, segala ancaman peperangan adalah termaktub dalam Dasar Keselamatan Negara atau DKN diperkenalkan sebagai dokumen utama dalam menghadapi pelbagai ancaman keselamatan yang semakin dinamik dan kompleks. Melalui DKN ini, pelaksanaan strategi-strategi utama akan dapat memastikan nilai-nilai teras negara. National Core Values dipertahankan seterusnya menjadikan Malaysia bebas dari segala bentuk ancaman, bukan sahaja yang bersifat fizikal, malah juga ancaman bukan fizikal yang mempengaruhi dan merosakkan pemikiran rakyat. Berpandukan kepada kenyataan di atas menunjukkan kedaulatan undang-undang dalam hukum kanun Melaka masih longgar dalam mempertahankan keamanan negara. Namun, pada undang-undang masa kini, lebih dititik beratkan soal keamanan negara selepas mencapai kemerdekaan dengan menubuhkan satu dasar dalam menjaga soal keamanan dan keselamatan. Ampun Tuan. Tidak sudah. Kau penjarakan mereka. Tuan Pati. Pegawai. Pak. Ya. Hai. Ya. Dekat. Ampun Tuanku. Segala-galanya telah siap sedia. Hanya perintah dari Tuanku saja yang dinanti-nantikan. Ampun Pati Tuanku. Bagus Bijasura. Tuanku. Bacakanlah pernyataan itu, Bidu Anda. Tuanku. Atas nama kerajaan negeri ini, kami memberitahukan bahawa Panglima Malang dan Dang Anom telah didapati salah melakukan permukahan di dalam kawasan Istana Duli Yang Maha Mulia. Dari itu, mengikut adat dan undang-undang yang telah temeteri turun-temurun, Malang dihukum bunuh sampai mati dan Dang Anom dihukum sula. Fitnah, hukuman bunuh dan sula. Berdasarkan filem Dang Anom, fitnah dilakukan oleh Datuk Bidasara dengan mengatakan Dang Anom dan Panglima Malang telah melakukan perbuatan yang keji dan ditangkap berdua-duaan di dalam semak. Perbuatan Datuk Bidasara bertujuan untuk menjatuhkan Dang Anom dan Panglima Malang sehingga dijatuhi hukuman bunuh dan sula. Berdasarkan hukum kanun Melaka, berdasarkan tindakan Sultan di mana Sultan Iskandar Shah dalam filem Dang Anom tersebut melakukan tindakan yang telah menjatuhkan hukuman bunuh dan sula di mana dalam hukuman kanun Melaka yang terkandung dalam fasal 7, 11, 12, 41, 45 dan 47 di bawah Undang-Undang Jenayah Hudud Islam seperti curi, zina, qazaf, murtad dan minum arak jika disabit kesalahan. Manakala menurut undang-undang pada masa kini, perbuatan memfitnah merupakan perbuatan jenayah. Fitnah yang juga boleh dikategorikan sebagai satu kesalahan jenayah. Kanun Kesesaan telah memperuntukkan fitnah sebagai satu kesalahan jenayah yang boleh didenda dan dipenjara jika disabit kesalahan. Seksyen 499 Kanun Kesesaan memperuntukkan mengenai kesalahan fitnah. Secara kesannya, Seksyen 499 menyatakan bahawa jika mana-mana individu ada membuat atau menerbitkan sebarang kenyataan tidak benar atau boleh merosakkan reputasi orang serta ditulis atau disebarkan dengan niat jahat adalah melakukan satu kesalahan jenayah fitnah.
Berdasarkan kenyataan di atas, kita dapat lihat di mana semasa Undang-Undang Hukum Kanun Melaka diperuntukkan, tidak terdapat undang-undang terhadap kesalahan memfitnah dan hanya terdapat undang-undang terhadap. Seterusnya, isu pembelotan. Perbuatan Datuk Bidusura yang membelot kepada Sultan Iskandar Shah dengan memujuk Permaisuri untuk menggantikan dirinya di hati Permaisuri dan Sang Arjuna Tapa telah mendahaka sebagai pembelot dengan memberi laluan kepada Majapahit dan angkatan tenteranya untuk masuk dan menyerang kota Singapura demi kepentingan dirinya untuk membalas dendam terhadap anaknya iaitu Dang Anum. Berdasarkan Hukum Kanun Melaka yang mengandungi 44 fasal yang menyentuh soal bidang kuasa raja, bidang kuasa pembesar serta pantang larang dalam anggota masyarakat. Fasal-fasal 40, 42 dan 43 memperuntukkan menyentuh pengakuan dan dalam kesalahan jenayah dan syarat-syarat sah, satu pengakuan atau ikrar, syarat-syarat saksi, prosiding, perbicaraan dan syarat-syarat sabitan satu kesalahan jenayah. Pasal 44 hingga 18 kecuali 15 dan 24 dalam fasa berkenaan juga dinyatakan syarat-syarat seorang menteri, had bidang kuasa pengampunan, seorang hakim dan menteri, asas-asas bela diri, prinsip mitigasi hukuman, prosedur perbicaraan jenayah, prinsip kafaah dalam melakukan jenayah dan hukuman menyentuh jenayah bunuh, tetap, fitnah, curi, salah tahan, cabul, tuduhan palsu dan penyubatan jenayah tipu dan angkara. Manakala menurut undang-undang masa kini, kesalahan mendahaka di bawah bidang kehakiman di bawah perintah Akta Hasutan 1948 yang memperuntukkan hukuman yang ditentukan oleh pemerintah atau hakim negara sesuai dengan suasana penjenayah kesalahan. Terima kasih. Hai! Bawa perempuan ini di tengah-tengah laut dan benamkan dia. Baik, Datuk. Ambil ini sebagai upah. Tapi ingat, perkara ini mesti dirahsiakan. Kalau kau orang sayang nyawa kau, Hamba akan simpan rahasia ini dengan teguh. bagus, tegas. Seterusnya, isu pembunuhan. Membunuh nyawa yang tidak berdosa adalah perbuatan yang paling keji sebagaimana perbuatan Datuk Bidusura yang telah merancang pembunuhan Gundik Raja iaitu Kintan dan membunuh Panglima Malang. Perbuatan membunuh kebiasaannya dilakukan secara terang-terangan seperti peperangan yang berlaku antara Majapahit dan Singapura berdasarkan filem Dang Anum. Fasal 14.2 dalam Hukum Kanun Melaka yang memberi kekuasaan kepada hakim negara untuk membuat pilihan terhadap hukuman yang akan dikenakan jika sabit kesalahan. Manakala menurut undang-undang masa kini, jika perbuatan membunuh dengan niat dan merancang untuk melakukan perbuatan, maka hukuman ta'zir iaitu hukuman selain dari hudud dan qisas akan dikenakan jika disabit dengan kesalahan. Melalui undang-undang dalam Hukum Kanun Melaka yang digunakan semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka jelas sekali menunjukkan konsep kedaulatan negara sudah mempunyai ciri-ciri yang khusus iaitu bersumbukan ajaran Islam seperti diterima pakai sejak zaman Kesultanan Melayu. Secara keseluruhannya, filem Dang Anum ini adalah sebuah filem kesusastraan moden yang telah diilhamkan melalui penceritaan yang terkandung dalam karya Melayu Agong iaitu Salalatus Salatin. Filem ini syarat dengan pelbagai pengajaran untuk paparan dan pendoman
khalayak kerana kedaulatan undang-undang mengandungi prinsip bahawa semua orang dan institusi untuk bertanggungjawab kepada undang-undang yang telah dikuatkuasakan. Oleh itu, di bawah konsep kedaulatan undang-undang membawa maksud accountability kerajaan, akses yang sama ke muka pengadilan, badan kehakiman yang cekap dan undang-undang yang jelas, undang-undang umumnya stabil dan perlindungan hak asasi manusia. Diharapkan analisis terhadap kajian ini dapat menghuraikan tentang penggunaan hukum dan undang-undang dalam mensabitkan kesalahan dan dijatuhkan hukuman.